Saudara, ketika musim panas yang melanda negara kita ketika ini, anda semua diingatkan untuk minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti di luar. Jaga diri dan keluarga tercinta, tidak kira masa. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 4 Mac 2024 bersama saya Nur Zamri. Ayo saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. Ini jumlah pengemas kinian maklumat individu yang direkodkan sehingga 3 Mac 2024 jam 11.59 malam. Seramai 4.04 juta orang daripada 30.08 juta rekod individu dalam sistem padu berdasarkan sumber data pentadbiran. Malah bilangan warga negara yang berumur 18 tahun dan ke atas dalam sistem padu adalah sebanyak 21.97 juta orang. Terima kasih diucapkan kepada rakyat Malaysia yang telah mengemaskini maklumat dalam sistem padu. Untuk pengetahuan anda semua, pendaftaran dibuka sehingga 31 Mac ini dan sekiranya anda belum mengemaskini, anda masih mempunyai masa dan ruang tersebut. Pembayaran SDR Fasa 2 masih kekal pada bulan April 2024 dan menurut kenyataan Kementerian Kewangan, MOF menegaskan bahawa tiada pengumuman rasmi dibuat bahawa pembayaran sumbangan tunai rahmah SDR Fasa 2 akan diawalkan pada hujung bulan Mac ini. Dan berdasarkan soalan lazim FAQ SDR, pembayaran Fasa 2 adalah pada bulan April 2024. Malah tarikh pembayaran akan diumumkan kelak. Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai SDR, sila layari laman web rasmi Bantuan Tunai Rahmah. Saudara, waspada panggilan yang menyamar sebagai pegawai Cyber Security Malaysia. Menurut kenyataan, Cyber Security Malaysia menggesa orang ramai supaya berhati-hati dan waspada dengan penyamaran yang dibuat melalui panggilan telefon sebagai pegawai Cyber Security Malaysia. Untuk makluman, Cyber Security Malaysia tidak membuat sebarang panggilan telefon seperti yang didakwa. Cyber Security Malaysia juga ingin menegaskan bahawa agensi tersebut tidak akan menghantar mesej pesanan ringkas melalui SMS, WhatsApp atau mana-mana platform media sosial dan juga email. Anda diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan tipu helah seperti ini. Dakwaan Israel bakal jadikan Malaysia sebagai destinasi pengecualian visa adalah tidak benar sama sekali. Dan menurut kenyataan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan Malaysia akan dijadikan destinasi pelancongan tanpa visa oleh Israel seperti hantaran di media sosial menyifatkan tuduhan itu untuk mencipta naratif jahat dan fitnah ke atas beliau dan kerajaan. Beliau merujuk satu hantaran di laman X dengan tajuk Israel bakal jadikan Malaysia destinasi pengecualian visa. Itu menyertakan tangkap layar akaun X ahli Parlimen Israel, Danny Danon pada September 2023 yang menyiarkan gambar Saifuddin pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA. Dan menurut Datuk Seri Saifuddin, kehadiran beliau di New York pada September tahun lepas adalah sebagai delegasi negara untuk ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada unggah ke-78. Perdana Menteri dalam ucapannya pada Perhimpunan Negara-Negara seluruh dunia itu jelas mengkritik sekeras-kerasnya tindakan Israel di hadapan semua delegasi yang hadir. Untuk rekod, Malaysia tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan Israel, manakala pasport negara Malaysia tidak boleh digunakan untuk perjalanan ke Israel kecuali dalam kes-kes tertentu sahaja. Pohon bantuan kerajaan menerusi saluran sah bukan di TikTok, saudara. Sejak kebelakangan ini, kes penipuan atau skamer melibatkan bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk kewangan atau sumbangan makanan asas semakin berluasa di laman media sosial. Tular dakwaan menerusi WhatsApp bahawa orang ramai boleh memohon bantuan kerajaan menerusi aplikasi WhatsApp. Kementerian Kewangan sahkan dakwaan berkenaan adalah tidak benar. Orang awam yang ingin memohon bantuan kerajaan dinasihatkan menggunakan saluran rasmi yang disediakan MOF serta agensi berkaitan dan bukannya daripada pihak ketiga. Selain itu, pengumuman bantuan kerajaan madani turut disiarkan di semua platform media sosial dan bukannya media sosial tertentu sahaja. Anda semua disaran untuk menyemak terlebih dahulu maklumat yang anda dapat. Jangan mudah tertipu hanya dengan kuasa viral. Ingat, kuasa di tangan anda. Baik saudara, seterusnya kami bawakan anda untuk segmen seterusnya iaitu Biar Betul, sebuah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Ayuh kita saksikannya bersama.
kereta mewah baharu. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar cuba beri bayangan kononnya ia baru dibeli. Cuba menimbulkan rasa tak senang terhadap pemimpin negara. Perdana Menteri dituduh tak sensitif dengan bermewah-mewahan tatkala rakyat khawatir dengan isu kos sara hidup. Hantaran itu turut mengundang pelbagai komen negatif. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar berbaur fitnah. Ia dipercayai sengaja dibuat bagi menimbulkan persepsi buruk terhadap kerajaan. Penelitian mendapati kenderaan mewah baharu yang diguna Perdana Menteri adalah kurnia yang di-Pertuan Agong. Perkara itu disahkan beliau dan turut dilapor beberapa media. Dan ini bukan kali pertama Sultan Ibrahim berkenan membuat pengurniaan serupa. Pada 2021, 3 doktor masing-masing dikurnia kereta baharu oleh Baginda sebagai penghargaan perkhidmatan dalam pasukan perubatan Sultan Johor. Turut menerima kurniaan serupa pada tahun sebelumnya 10 jururawat Hospital Sultanah Aminah. Henti cipta persepsi, tak perlu reka cerita dan sebar fitnah. Penyebarannya adalah kesalahan. Maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, ayuh kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi-informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakannya dengan bicara naratif ataupun naratif khas Kongres Ekonomi Bumiputera bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Saksikannya di TV1, saluran berita RTM, Facebook dan juga TikTok live berita RTM atau di aplikasi RTM Klik jam 9 malam ini. Inisiatif baharu mengembalikan kegemilangan ekonomi Bumiputera. Ini adalah inisiatifnya yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wakaf Mara Madani menyasarkan RM1 bilion dalam tempoh 2 tahun, RM1 bilion dari GLC dan GLIC untuk pembiayaan usahawan Bumiputera, RM1 bilion mikrokredit Bumiputera kepada wanita, belia dan pesara tentera, dan ini adalah inisiatifnya. Baik, seterusnya, kenaikan kadar cukai SST cukai progresif untuk rakyat. Ia terpakai kepada sektor perkhidmatan mewah. Kenaikan kadar dari 6% ke 8% seperti padang golf dan pampang sasa, rumah kelab dan kelab persendirian, kelab malam, karaoke dan juga rumah urut, loteri dan penjudian, hotel dan servis apartmen dan perkhidmatan profesional. Cukai SST kekal 6% adalah bagi tarif elektrik 600 kW ke bawah, penyediaan makanan minuman, restoran, telekomunikasi dan ruang parkir. Baik saudara, tiada cukai perkhidmatan untuk penggunaan elektrik bawah 600 kWh dan perkhidmatan air dirawat. Kenaikan cukai perkhidmatan sebanyak 2% pula tidak akan melibatkan keperluan asas rakyat sebagai contoh makanan dan minuman, logistik dan parkir, telekomunikasi dan perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman. Baik saudara, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pasukan sahih untuk edisi ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.